I would like to call upon Professor Dr. Hafizi Muhammad Noor. He's the General Coordinator of Aqsa Sharif Organization, one of the most active organizations in Malaysia involved in helping, assisting the oppressed people of Palestine. So he's going to talk on the strategic role of non-Muslims to liberate Al-Quds. Hafizi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you, moderator, our distinguished panelists and guests in this auspicious conference. It's a little of an anticlimax because everybody is waiting for Dato' Sri Anwar to appear on stage and deliver his keynote speech. So I won't be taking too much time. And since I think most of the audience are Malay speaking and it's translated into Arabic, why don't I deliver my speech in Bahasa? Is that okay? Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjemput dan memberi saya peluang untuk berkongsi beberapa pandangan tentang isu Palestin. Alhamdulillah saya telah pun mengirim kertas kerja, tapi mungkin agak lewat jadi tidak sempat untuk dicetak. Mungkin penganjur boleh mengusahakan supaya kertas kerja tersebut dicetak dan diedarkan sebelum konferensi berakhir. Saya nak sebut sedikit tentang apa yang disampaikan dalam kertas kerja tersebut dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Isunya adalah berkaitan dengan inisiatif terkini untuk proses damai yang melibatkan pihak berkuasa Palestin dan Israel, iaitu satu inisiatif yang diusahakan oleh Secretary of State John Kerry yang dinamakan Framework of Peace. So kertas kerja tersebut berjudul Framework of Peace, The Last Nail in the Coffin. Kenapa saya sebut inisiatif perdamaian yang terkini ini sebagai the last nail in the coffin? Sebab tidak kurang daripada 13 perjanjian damai telah pun ditandatangani sejak tahun 1993, iaitu bermula dengan Oslo Accord. It's a landmark peace deal, the peace agreement that has led to the Palestinian Authority, back then PLO, Palestine Liberation Organization, untuk mengiktiraf Israel for the very first time 1993. Dan sebagai imbalannya, Israel telah mengangkat PLO sebagai PA, pihak berkuasa Palestin, yang dipimpin oleh Mahmud Abbas sehingga hari ini. Baik, selepas 13 perjanjian damai yang kesemuanya merupakan satu penipuan, maka inisiatif yang terbaru ini dinamakan sebagai Framework of Peace ini bukanlah suatu yang baru, tapi sebenarnya suatu proses ataupun perjanjian damai yang dikitar semula. It's a recycle process, tapi ianya merupakan a desperate attempt, suatu cubaan yang terdesak untuk mencapai satu persetujuan di mana Palestin akan concede ataupun menyerahkan segala-galanya kepada pihak Israel, yang mana dengannya akan wujudlah Sabah negara Palestin tanpa kedaulatan, Sabah negara Palestin tanpa ketenteraan, Sabah negara Palestin tanpa sempadan, Sabah negara Palestin tanpa ibu negara. So itulah hasrat dan agenda mereka.
dalam konteks the two-state solution yang sudah pasti akan gagal, mereka hendak mewujudkan sebuah negara Palestin yang sebenarnya tidak membawa sebarang makna kepada kewujudan Palestin itu sendiri. Dan saya nak sebut secara ringkas dekat sini 7 tuntutan yang dikemukakan oleh John Kerry, iaitu antaranya the key ones yang kunci ataupun yang paling penting ialah yang mana Amerika akan memantau negara Palestin yang bakal wujud tersebut dengan aset-aset ketenteraan, termasuklah dengan menggunakan pesawat tanpa juruterbang ataupun drone yang sama-sama kita maklumi. Itu salah satu syarat yang dikemukakan. Yang kedua ialah the so-called framework of peace ini juga tidak akan mengiktiraf Gaza, kerana sebagaimana kita tahu Gaza adalah sebahagian daripada duri dalam daging yang pasti akan menggagalkan perjanjian damai yang diusahakan oleh Amerika bersama Israel. Excuse me, our speaker. I have to interrupt you for a while, but you may continue after this. Okay, we just would like to welcome our brother Anwar to be with us, and he will sit here for a while to listen to you as well. And after that, we'll continue with his keynote address. Ladies and gentlemen, we are very happy today to have our distinguished keynote speaker, our brother Dr. Sri Anwar Ibrahim, to be with us for this auspicious international conference discussing on liberating Al-Aqsa and defending the rights of the oppressed Ummah. Ahlan wa sahlan, ya akhil karim. Our panel may proceed now. Thank you. Selamat datang Datuk Sri. Baik, untuk menyambung perbicaraan tentang topik yang saya bicarakan sebentar tadi, itu berkaitan dengan inisiatif perdamaian yang terkini, framework of peace. Salah satu daripada syarat yang sangat tidak munasabah yang diletakkan oleh Israel dan juga John Kerry, Secretary of State USA, ialah mereka mendesak Palestine Authority, pihak berkuasa Palestin, untuk mengiktiraf negara Israel sebagai negara Yahudi, to recognize Israel as a Jewish state. Seolah-olah pengiktirafan pihak berkuasa Palestin ataupun sebelumnya PLO pada tahun 1993 dalam perjanjian Oslo yang bersedia untuk mengiktiraf Israel tidak memadai. Mengiktiraf Israel tidak memadai, mereka sekarang ini mendesak supaya pihak berkuasa Palestin mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara Yahudi. Yang mana ini mempunyai beberapa implikasi. Implikasi yang pertama ialah rakyat Arab di dalam negara Palestin yang terjajah, whatever you want to call it, occupied of Palestine or the illegitimate state of Israel, akan menjadi rakyat kelas kedua, second class citizen, yang akan dipinggirkan, will be marginalized. Dan yang keduanya, dengan mengisytihar Israel sebagai negara Yahudi, by declaring Israel as a Jewish state, maka dengan itu secara automatik pelarian Palestin yang berada di seluruh dunia, di Lebanon, di Syria, di Jordan dan di tempat-tempat lain, tidak lagi dibenarkan untuk pulang ke negara ataupun tanah air mereka. Yang mana hak untuk pulang ke negara Palestin telah dijamin oleh PBB pada tahun 1949 dalam resolusi 194-3. Jadi inilah makar ataupun kejahatan Israel terhadap rakyat Palestin, yang mana mereka berusaha untuk menafikan
hak rakyat Palestin untuk kembali ke negara mereka dan hak mereka untuk mempunyai sebuah negara dan tanah air yang boleh mereka sebut sebagai negara mereka sendiri. Kenapa mereka begitu desperate? Kenapa mereka begitu terdesak? Kita kena memahami situasi geopolitik, perubahan-perubahan yang berlaku di negara-negara Arab, di Mesir, di Syria, di Jordan, yang mana disebut secara popularnya sebagai Arab Spring, meletakkan Israel dalam keadaan yang sangat terdesak, dan kerana itu mereka terpaksa mengambil langkah-langkah yang drastik bagi menghalang proses kebangkitan umat Arab. Yang itu membawa saya kepada sejarah yang saya akan sebut selepas ini secara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita mengenang tahun ini 2014, ia adalah merupakan bulan tahun yang ke-100 pecahnya Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini mempunyai makna yang sangat besar bagi umat Islam, walaupun tidak dinyatakan sedemikian di dalam naratif rasmi. It's not being stated in the official narrative. The First World War is the European War. Tetapi sebenarnya Perang Dunia Pertama adalah satu peperangan yang melibatkan Khilafah Uthmaniyah Turki. Dan kenapa Turki terlibat? For apparent reason. Ini yang disebut secara resmi di dalam buku-buku sejarah, kerana Turki adalah sekutu Jerman, is an ally of Germany in the Central Powers ataupun kuasa-kuasa tengah. Tetapi sebab utama kenapa Turki diheret di dalam Perang Dunia Pertama ini ialah kerana mereka mengambil ini sebagai satu kesempatan untuk mengeluarkan Turki daripada persamaan ataupun formula keseimbangan kuasa-kuasa besar di Eropah, dan sekaligus merampas tanah-tanah umat Islam yang memberikan walak dan kesetiaannya kepada Khilafah Uthmaniyah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan, apabila Britain, France and Russia, when these three great powers of Europe, Britain, France and Russia, declared war on Turkey in November 1914, maka Khilafah Uthmaniyah melalui pejabat Qadi besarnya Khairi Effendi mengisytiharkan jihad akbar fardu ain. Jadi Khilafah Uthmaniyah declared jihad akbar fardu ain, that propagating jihad is an obligation for all Muslims all over the world. And evidence has cropped up that one of the struggle in this country, Tok Janggut in Kelantan, was not so much against the tax imposed on the Kelantanese people, but it's actually a response to the call of Khilafah Uthmaniyah, Jihad Akbar Fardu Ain, in order to face the British colonial rule, especially in Kelantan. This we have to look back and reassess our history, and then we will realize, dan kita akan menyedari bahawa kita mempunyai pertautan yang sangat erat dengan rakyat Palestin apabila kita bercakap tentang perjuangan pembebasan Palestin. Bahkan in the same year, in 1915, pada tahun yang sama, pada tahun 1915, kebangkitan Tok Janggut ni sebenarnya adalah menyusuli satu lagi kebangkitan di Singapura yang disebut sebagai Dahagi, yang di mana tentera-tentera India yang beragama Islam telah bangkit menentang tentera British, kerana mereka nak dihantar ke Timur Tengah, mereka nak dihantar ke Gaza, mereka nak dihantar ke Sinai, mereka nak dihantar ke Iraq, bersama-sama dengan pasukan British bagi menghadapi Khilafah Uthmaniyah. Mereka enggan, jadi mereka bangkit dan memberontak, dan pemberontakan ini disebut dia Dahagi, yang mana pada peringkat awalnya mereka menang, tapi kemudian mereka dikhianati oleh Johor yang menghantar pasukan tentera bantuan timbalan setiap negeri bagi membantu British to put down the rebellion, untuk membanteras pemberontakan tersebut. Inilah aspek-aspek daripada sejarah kita yang perlu kita lihat baliknya, supaya kita melihat isu ini secara holistik, melihat isu pertautan antara dunia Islam di sebelah Nusantara
dan juga bumi Palestin. Dan inilah kaitan yang sangat erat antara kita dan bumi Palestin. Akhir sekali, sebagai poin yang terakhir, sebelum kita memberi ruang kepada Datuk Seri Anwar untuk memberikan ucapan pertama beliau, sebenarnya sejarah perjuangan umat Islam di Nusantara ini berkaitan dengan Palestin adalah lebih jauh lagi, iaitu pada kurun yang ke-16. Sebagaimana kita tahu, Portugis menguasai Melaka pada tahun 1511, dan dalam ucapan Alfonso de Albuquerque, kalau kita membaca komentarius, satu catatan beliau terhadap peperangan ini, di mana beliau seringkali menggesa askar Portugis untuk meneruskan perjuangan, dan dua tempat disebut, iaitu Kahirah dan Makkah. Sekiranya kita dapat kuasai Melaka, maka kita akan menguasai Kahirah dan Makkah. Kenapa Makkah? Makkah adalah pusat kerohanian umat Islam. Kenapa Kahirah? Kahirah adalah pusat ekonomi, the economic hub of the ummah in the 15th and the 16th century. Dan sebenarnya objektif mereka bukan Makkah, bukan Kahirah. Itu adalah batu untuk menuju matlamat sebenar mereka adalah Baitul Maqdis. Dan ini adalah merupakan agenda besar yang dibawa oleh Alfonso de Albuquerque atas arahan daripada King Portugis, King Manuel of Portugis, King of Spain, King of France, and King of England. Dia membawa satu agenda yang cukup besar, iaitu untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis yang telah dikuasai ataupun dirampas, diambil semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Jadi hadirin, saya tidak mau memanjangkan lagi ucapan, tetapi sebagai satu perbandingan, Baitul Maqdis dikuasai oleh tentera-tentera salib pada tahun 1090 dan kemudian diambil semula oleh umat Islam pada tahun 1187, berarti hampir 100 tahun. Ya, Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh. Dan kalau kita mengambil tarikh 1948 sebagai berdirinya negara Arab Israel, berarti tempoh hayat Israel tidak lama lagi, dan petanda-petanda ke arah kejayaan umat Islam adalah amat jelas. Dan apa yang berlaku dari sudut geopolitiknya, Arab Spring dan sebagainya adalah petanda-petanda, perkembangan di Turki, perkembangan di Mesir, perkembangan di Syria. Semua ini adalah isyarat-isyarat jelas bahawa kita semua akan menuju kepada kemenangan dan pembebasan Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.